A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Waalaikumsalam. Okey. Petang ni saya nak masuk sikit ya. Bab 3 iaitu complex number. Kemudian kita nak stop. Kita bincang sikit tentang apa yang nak dalam pretest nanti. Dan after kita habis bincang, saya biasa akan bagi soalan pretest. Awak jawab dekat kertas awak, kemudian awak scan dan hantar balik saja. Baik, cakap apa? Okey, nanti lepas scan, awak hantar ke email yang macam itu. Saya akan bagi balik email tu. Masa untuk kita buat pretest ada setengah jam. Masa saya bagi can dan masa awak dalam 5-10 minit untuk proses penghantaran. Dan jangan lebih pada waktu tu lah. Okey, terus kita kepada topik 3 muka surat 104. Okey, sebelum tu saya nak maklumkan bahawa saya dah upload video yang ke-10, iaitu video yang topik yang saya tak terangkan dalam kelas, iaitu Basic Identity of Trigonometry. So video tu nanti awak boleh tengok lah kemudian. Tak lama video tu cuma setengah jam saja dan ada beberapa latihan dalam tu, ada 3 latihan. Saya tunjukkan satu saja latihan, yang selebihnya saya minta awak buat sendiri ya. Okay, kita pergi kepada muka surat 104 iaitu konsep complex number. Understand the concept of complex number. Complex number ni ada 2 bahagian, iaitu dipanggil real number dengan imaginary number. Apa maksud complex number? A complex number is written in the form A plus BI. A plus BI maknanya A dengan B adalah nombor biasa dan I itu adalah nombor huruf yang berada dalam complex number ni lah. Di mana A dan B ialah real number. A dipanggil real part ataupun bahagian nyata, manakala BI pula dikenali sebagai imaginary part ataupun bahagian khayalan. Imaginary ataupun khayalan. So complex number adalah gabungan antara real part dicampur dengan imaginary part. Okay, the properties of complex number. Okay, I ni kita takrifkan sebagai, apabila awak takrifkan I ni, dia merujuk kepada punca kuasa kepada negatif 1. Cuba tekan kalkulator tengok berapa awak dapat punca kuasa bagi negatif 1. Dapat tak bacaan? Okay, error ya, tak dapat kan? Saya tak dapat. So, dan I kuasa 2. So, kalau I punca kuasa ni, kalau I kuasa 2 ialah kita kuasa 2 kan. I kuasa okay. Kalau I kuasa 2 sama dengan punca kuasa negatif 1 ni, awak kuasa 2 kan dia. Kalau punca kuasa negatif 1 kita kuasakan 2, maknanya kita buang tanda ni, dapatlah negatif 1. So ingat benda ni. Benda ni kena ingat. I kuasa 2 sama dengan negatif 1. Okey. Negatif 1 kalau dikuasakan dengan nombor genap. Even adalah nombor genap. Apa nombor genap? 2, 4, 6, 8, 10, 100, 990 sebagainya. Dia dapat 1. Tetapi kalau negatif 1 berkuasa dengan nombor ganjil, iaitu negatif 1. Kenapa? Okay, contoh negatif 1 berkuasa genap. Negatif 1 kali negatif 1. Maknanya kat sini ialah negatif 1 kuasa 2.
Okey, ada negatif 1 kali negatif 1, so jawab dapat 1. Negatif kali negatif dapat positif. Kalau odd number, nombor ganjil, negatif 1 kuasa 3 sama dengan negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1 dapat positif, dapat 1. 1 positif kali negatif 1, so dapat negatif. Jadi, okey. Okey. Kita tengok example 3.1, express in term of R. Okey. Maknanya kita nak dapatkan sebutan punca kuasa 2 bagi negatif 9, punca kuasa negatif 3.51, negatif punca kuasa 2 bagi negatif 15 ni dalam sebutan I. Okay. Sebutan dia mesti ada I kat situ. So, macam mana kita gunakan formula yang ni lah satu, iaitu I sama dengan punca kuasa 2 bagi negatif 1. So, kita kalikan kesemua nombor-nombor ni dengan kuasa negatif 1. Awak dapat pecahkan. Okay, sebagai contoh, 1, negatif 9. Negatif 9, kita boleh buat dia macam mana nak dapatkan kali negatif 1 ialah 9 kali negatif 1. So, dapat balik yang ni kan. Negatif 1 kali 9 dapat balik negatif 9. Kemudian awak pecahkan dia. Okay, pecahkan dia. Negatif 1 kali dengan 9. Okay, dan ni kita pecahkan dia. Maknanya kat sini dia darab, kuasa darab. Dalam kuasa darab 1 dengan 9. So kat situ awak boleh pecah kedua. Negatif 1 kali dengan 9. So negatif 1 ni adalah sama dengan punca kuasa 2 bagi negatif 1 adalah sama dengan yang ni. Okay. So, kita dapat I kali dengan 3. Apa? 3 I. Yang kedua, negatif 3.51. Tak kisah jangan nampak pelik-pelik yang 3.1 ialah sebenarnya adalah hasil darab negatif 1 dengan 3.51. Ini negatif kan? So, gantikan pada negatif. So, awak dapat berapa? Negatif 1, kita pecah 2. Kemudian yang ni awak kira tekan kalkulator. Punca kuasa 2 bagi 3.51, so dapatlah 1.873 I. Okay. Soalan ketiga, negatif punca kuasa 2 negatif 15. Okey, negatif tak luar. Dan tu pun kita pecahkan ke dalam juga. Okay. So dapat balik ni. Dan ni kalau tekan kalkulator dapatlah punca kuasa 2 bagi 15. Berapa ya? 3.87. Negatif 3.872 I. Okay. Yang kelima, negatif 52 pun sama juga. Kita boleh pecah kedua. So, yang kita akan dapat ada 1.58 I. Okay. Ini mudah ni. Dan mudah ni memang takkan masuk angin. Susah. Okay, kemudian kita masuk operation bagi complex number. Seperti biasa, awak akan belajar tentang penambahan, penolakan, pendarapan dan pembahagian. So, yang ni kita nak buat masuk sampai pendarapan saja kot. Bahagian kita nak masukkan lagi. Okay, additional and subtraction of complex number. Add and subtract the coefficients of similar term algebraically if parentheses encloses the number. First remove the parentheses. Next, place the real part together and imaginary part together. Okay, dalam baca ni, bila kita lakukan penambahan nombor kompleks, kita akan campurkan bahagian real dengan real, imaginary dengan imaginary. Okay, dia dalam bentuk kurungan, kita pecahkan kurungan dahulu, kemudian kita darabkan bahagian yang sama. Kita akan kita campurkan atau tolakkan dengan bahagian sama. Bahagian real campur dengan real, atau real tolak real, imaginary campur imaginary, atau imaginary tolak imaginary. Okay, simple, itu saja. Okay, sebagai contoh.
Z sama dengan X tambah YI. Okey, kat sini ni ada dua nombor lah. Ini satu nombor kompleks nombor pertama, ni yang kedua. So dalam nombor pertama ni dia ada real. Okey, yang ni dibanding 4 real, yang ni pun real. Yang manakala yang ni dibanding imaginary part, yang ni pun imaginary part. Okay, berbeza kan. So apa yang real ni tak ada huruf belakang je. Kalau imaginary ni dia ada huruf belakang, huruf I. Okay. Okay, untuk penambahan biasa, okay, katakan macam ni, kita campur biasa Z campur W. Z adalah nombor kompleks pertama campur dengan W nombor kompleks yang kedua. Okay, ini Z, ini W. Okay, ini Z bagi ini. Ini W. So, kita buat ialah kita campurkan bahagian nombor-nombor apa ni, real campur real, part campur part. Real campur real, imaginary campur imaginary. So dalam ni, okay, yang asalnya X tambah ZI lah yang ni. Kemudian yang ni U campur VI yang ni pada bahagian ketiga ni. So kita campurkan X campur U. Yang ni campur dengan ini. Okay. Kemudian yang kedua YI campur dengan ini. So dapatlah U campur V. Oh salah. Kalau U campur V, X campur U. Okay. X campur U dengan YI campur VI. Ini padam. Ini adalah X. Oh tak. Bismillah. Ini adalah X. Ini adalah X. Ini campur X, campur YI, campur VI. Mana bahagian real campur dengan real part. Macam ni campur macam ni. Untuk subtraction pun sama, tak ada, samalah dengan campur tolak. Okay? Yang bahagian real part, yang ni X, X, Z tolak tu mana nak X tolak U lah sini. Okay? YI tolak VI. Okay, kalau sini ada tanda negatif, tolak-tolak jadi campur. Kalau contoh, kalau ni tolak, itu jadi X campur U. Tapi kat sini tak ada, ni positif, so dia tolak biasa. Okay, kita tengok contoh. Okay, solve the problem. 4 campur 5I. Okay, satu part. Campurkan dengan 6 campur 7I. Okay, hasil ini. Kita campurkan nombor nyata dengan nombor nyata. 4 campur 6 dapat 10. 5 campur 7 dapat 12. Okay. Yang kedua, 6 campur 5 dapat 11. Dan I saja ialah 1. 1 tolak 8 adalah negatif 7. Okay. Yang ketiga, kat sini adalah 4 tolak 6 negatif 2. Negatif 5 tolak campur 7, mana 5 tolak 7 adalah negatif 7 juga. Okay. Yang keempat, pasal tolak 5 tolak 5, 5 tolak 5 adalah 5 campur 5 dapat 10. Negatif 3 tolak campur negatif 3 tolak 10, mana 3 campur 10 dapat 7i. Okay, misalkan awak campurkan bahagian real campur real, imaginary campur imaginary. Okay, untuk multiplication, okay, ni sedikit lain sikit berbanding dengan tadi. Okay, multiplication, untuk multiplying two complex number is a little bit different. Okay, you have to be careful with expression I square. Kerana I square is equal to 1. Kerana benda ni, syarat benda ni. Kenapa syarat benda ni? Syarat ni berada pada buku depan balik tadi.
Multiplication depan balik. Yang saya perlu ingat saja. Nampak ni? I kuasa 2 sama dengan negatif 1. Dengan yang ni, dengan yang ni pun. Okay, untuk multiplication diguna kat sini. Macam ni digunakan, kita tengok balik. I square as it is equals to negative 1. Okay, sebagai contoh, ada dua nombor kompleks di sini. Yang pertama, Z equal to A plus BI. Dengan yang kedua, W equal P campur QI. Okay, kalau kita darabkan dua, iaitu contoh Z kali dengan W, dia akan jadi macam ni lah. Okay, A plus BI, P plus QI. Okay, nombor apa? Kita kembangkan. Ini kali sini. Ini kali dengan sini. Dan BI kali P, BI kali yang ni. A kali P dapat AP. A kali P dapat AP. A kali dengan QI dapat AQI. B, okay, seterusnya. BIP, BI kali P dapat PBI. BI kali QI, BI kali QI dapat BQI kuasa 2. Dan ini yang sedikit lain. Okay, sedikit lain. Tak apa, biarkan. Okay, macam sini Pak, kita darabkan, kita ringkaskan ataupun kita faktorkan mana yang boleh lah. Okay, AP tak boleh faktor mana-mana. Okay, biarkan. Biarkan AP. Kemudian AQI dengan AQI dengan PBI, maksudnya I boleh difaktorkan kat sini. So, dengan I, jadi AQ campur PB. Asal atasnya. Kemudian BQ, I kuasa 2, ingat ya, I kuasa 2 sama dengan negatif 1. Kalikan dengan negatif 1. BQ kali dengan negatif 1 sama dengan negatif BQ. Okay. Dan awak ringkaskan balik. Sesungguhnya dapatlah AP tolak BQ yang belakang ni. Campurkan dengan AQ campur PBI. So kat sini kita akan dapat balik sebutan asas bagi common number iaitu A campur BI. Kita nak hasil jadi macam ni. Iaitu kita ada bahagian real dan ini bahagian imaginary. Yang ni bahagian real, yang ni bahagian imaginary number. Ya, bentuk dalam bentuk ni. Soalan-soalan keluaran final, awak dikendaki kalau nak solvekan, dia minta awak solve sampai dapat bentuk A campur BI. Okay. Kita tengok contoh 3.3. Diberi Z sama dengan 3 campur 4I, W sama dengan 2 tolak 3I. Carikan Z kali W. Carikan Z kali W. Dan satu lagi diberi S sama dengan 4 campur I dan T sama dengan 3 campur 2I. Carikan ST. Darabkan S nanti. Okey, tengok ni. ZW. ZW. Ini Z. W. Okey. Apa kita buat? Kita darab ni lah. Okey, 3 darab 2. Okey, dapat ni. Kemudian 3 kali dengan negatif 3I. Jadi 4I kali 2 yang ni. 4I kali dengan negatif 3I. So dapat yang ni. Dan 3 2 6. 3 kali negatif 3 dapat negatif 9I. 4 kali 2 dapat 8I. 4 kali negatif 3I. So dapat negatif 12I kuasa 2.
So yang ni kena hati-hati. Okay, kena hati-hati. Kemudian 6, kemudian awak ringkaskan negatif 9 campur 8, hutang 9 bayar 8, ada hutang lagi 1, so dapat negatif 1i. So itu lepas tu tak payah tulis dah negatif 1, so tulis negatif i sahaja. So lepas tu negatif 12 kalikan dengan negatif 1. Negatif 12 ni kan, kalikan dengan i square. I square ialah negatif 1. Rujuk pada muka awal tadi balik. Okay. So negatif 12 tolak saya kali dengan negatif 1 dapat campur 12. Okay. Betul kita ringkaskan 6 campur 12 dapat 18 tolak i. Kat sini tak ada buat A campur BI kan. B tu ialah 1. So A campur BI. So B, A adalah 18. B adalah 1. So 1 tak tulis lah. Okay. Soalan seterusnya ST. 4 campur I dengan 3 campur 2I. So 4 kali 3 dapat 12. 4 kali 2 dapat 8I. I kali 3 dapat 3I. Kemudian I kali 2I dapat 2I kuasa kedua. Okay, 4 kali 3 12. 8I, 3I, 2I kuasa 2. Okay, yang ni hati-hati. 2 kalikan negatif 1. Okay, so 12 campur 11 tambah 2 kali negatif 1 dapat 2. So dapatlah 10 campur 11. A campur BI. Okay. Division. Oh, dalam buku awak tak ada benda ni. Okay, buku tu yang latest ni. Okay. Setakat ni macam mana? Okay. Ya, kenapa? Okay, macam mana? Boleh tuan. Boleh, senang je kan topik ni? Boleh tuan. Boleh saya. On. Saya nak stop dekat situ dulu yang topik tu. Kita nak bincang sekejap soalan quiz, pretest dan bincang untuk esok. Okay, boleh? Kita tutup dulu topik ni. Boleh tuan. Okay, tentang tentang pretest. Okay, ada 3 soalan nanti. Soalan tanya dan soalan 1 agak mudah. Soalan 1 ni tanya tentang yang basic segitiga tu, sin, cos, tangent semua tu. Okay, sin, cos, tangent. Kemudian soalan kedua, biji dalam video yang tak tahu awak tengok tidak, saya rasa ramai tak tengok benda tu pun. Kelas awak 28 yang tengok tak sampai separuh video tu. Jadi siapa yang tak tengok video, kalau tak tengok buku memang tak tahulah. Sama ada kalau awak tengok buku pun boleh faham lah topik yang saya masukkan dalam tu. Dan topik ketiga adalah sin and cos rule. Sin and cos rule yang berkaitan mencari segitiga tu. Okay, mencari panjang sisi, luas semua tu lah. Okay. Okay, jap saya buka topik kedua. Secara sepintas lalu lah. Dan saya tak nak banyak sangat. Okay. Pertama sekali definekan sin, cos and tangent. So yang ni awak boleh hafal. Formula ditunjukkan dalam tu nanti. Okay, formula mudah-mudah tak ada. Okay. Sin, cos, sin apa, cos apa, tangent apa. Tapi yang kena hafal sendiri. Okay, untuk cos second adalah 1 per sin, second 1 per cos, cotangent adalah 1 per tangent. Okay, mencari value yang macam ni pun keluar lah. Okay, yang ni pun keluar. Dan
Okey. Ini mudah aku saya tak payah tunjuk. Okey, sekali lagi saya ingatkan awak, kalau nak mencari nilai sin, cos tangent gunakan kalkulator, setkan kalkulator awak pada degree. Okey, setting mode awak pada degree. Okey, awak jangan cakap saya tekan betul je, tapi kena setting dulu benda tu. Ada degree, bukan pakai radian. Okey. Yang kedua, pastikan bateri awak ada, bateri kalkulator tu. Nanti dia bagi bateri pula. Okey, ini. Kemudian, okey, contoh macam ni. Okey, caranya akan keluar macam ni, kurang beginilah. Macam ni keluar soalan macam ni. Pijik. Nilai tukar. Okey. Okey, graf tak keluar. Graf tak keluar. Okay, sikit sikit benda yang tak keluar sikit. Okey, yang ni keluar untuk soalan 2. Okey, awak kena pasti ada 4 sukuan ataupun kuadran dalam trigonometry. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat, di mana semua nilai sudut sukuan pertama ni, sin, cos, tangent adalah bernilai positif dalam sukuan pertama. Dalam sukuan yang kedua, hanya sin sahaja yang bernilai positif. Okey, sin. Kalau kita tengok graf sin itu kan, maknanya sini 180, so semua sudut di antara 0 sampai 180 dia akan bernilai positif. Kalau 180 kosong lah, kosong pun kosong lah. Kalau macam daripada 1 berapa sampai 179 berapa, dia akan ada nilai positif number di situ. Untuk sukuan ketiga, okey, adalah tangent saja. Kalau tangent macam mana? Macam ni, lepas tu macam ni kan. Adanya pada sukuan yang ketiga, iaitu lepas pada 180 darjah, dia bernilai positif. Yang ni pada sudut 90 darjah. Ini pada sudut 180 darjah. Maknanya positif pada sukuan pertama dan sukuan ketiga. Manakala sukuan kedua, dia bernilai negatif pada bahagian bawah. Okay, awak tengok tengok sikit pada awak untuk tengok graf sedikit. Saya ingat kena. Pada sukuan keempat pula, hanya cos sahaja yang bernilai positif. Graf cos saja. Graf cos macam ni. Okey. Maknanya pada sukuan pertama dan sukuan keempat. Okey, sukuan pertama sampai 90. Okey, sukuan keempat lepas daripada 270 ke atas, dia bernilai positif. Okey, cos. Okey, angka dekat bawah, saya nak cari sin 40 dan sebagainya. Okey, negatif sin. Kalau negatif 24 ni ialah kita tarik daripada kalau kita buat sebelum ni adalah kita ukur daripada ikut lawan jam. Okey, kalau yang negatif kita ikut arah jam. Okey. Sama 20. Okey, reference angle ataupun sudut rujukan. Okay. Sudut rujukan adalah sudut yang terkecil yang diwakilkan dengan sudut pada beberapa ukuran lah. Okey, dan sudut reference angle ni, sudut dia antara 0 hingga 90 darjah. Okey, dia tidak boleh dapat 95 darjah, tak ada. Awak kena ukur, kalau buat kiraan mesti dapat 0 hingga 90 darjah. Tak boleh negatif, tak boleh more than 90. Maksimum 90. Okey. Okey, apa dia cakap? It is the smallest angle that possible between terminal side. Terminal side mana? Terminal yang bergerak ni lah. Okey, terminal side angle and initial. Initial ialah dari sampai permulaan ni. Sampai start sini, ini adalah sudut dia. Dan sudut dia mesti dalam kuadran macam ni. Okey, kemudian nak cari
reference angle mengikut kuadran. Dalam kuadran yang pertama, iaitu sudut di antara 0 sampai 90 darjah. Okey, cara nak cari dia ialah kalau kita kira itulah nilai dia, sudut dia. Tapi yang kita kira dapat tu, itulah nilai dia. Okey, bagi kuadran kedua yang bukan dari 90 sampai 180 darjah. Okey, cara dia nak dapatkan reference angle ialah 180 ditolakkan dengan nilai yang kita kira. Katakan kat sini nilai yang kita kira ialah 120 darjah. So 180 tolak 120, so reference angle ialah 60 darjah. Still bawah daripada 90 darjah, kita accept sebagai reference angle. Untuk kuadran yang ketiga, sudut di antara 180 sampai 270 darjah. Untuk dapatkan kuadran dia, reference angle ialah theta, sudut daripada permulaan. Sudut daripada permulaan, katakan kita kira dapat 200 darjah. Contoh sini, sudut ini adalah 200 darjah. So, reference angle dia ialah 200 tolak 180 darjah, so dapat 20 darjah. Contoh. So, beta ataupun reference angle ialah 20 darjah. Next. Yang kuadran keempat ialah daripada sudut 270 hinggalah 360 darjah ataupun sama kosong balik. Okay. Dan kita nak tahu sudut dia macam mana. Tekan satu putaran dekat bawah sini sampai sini, katakan 300 darjah. So beta ataupun sudut reference ialah 360 tolak 300 darjah, so dapat 60 darjah. Okey. Seterusnya, okey, cara nak reference angle ni tahu lah. Pertama sekali awak kena tentukan 100 ni dekat mana, 272 dekat mana, 199 dekat mana, 60 dekat mana. So ini kita beritahu dah, ini lebih pada 90. So ini dalam kuadran kedua. Yang ni lebih daripada 270. So ini ada kuadran yang keempat. Yang ni kurang, lebih sikit daripada 180. So ini pada kuadran yang ketiga. Yang ni dalam yang pertama. So yang ni 1, 2, 3, 4 nak cek macam mana? Tengok balik dekat formula tadi lah. Kalau kuadran pertama nak cek macam mana, kuadran kedua nak cek macam mana, ketiga macam mana, keempat macam mana. Okay, kita terangkan kat bawah. Okay, ini bagian. Okay, value. Okay, yang ni kata soalan 2 keluar tu. Tak susah mana pun. Okay, cos phi sama dengan 0.5. Yang ni. Okay, contoh. Step 1. Kalau tengok video tu ada satu angka benda ni lah. Step 1. Solve the equation. Cos phi. Okay, macam mana nak solve equation ni? Cos phi 0.5. Maknanya cos phi ni, dia bagi jawapan dia positif. Cos phi sama dengan 0.5. Dan kita tengok ini adalah dalam sudut positif. Nilai positif. Bila positif, terus attack pada kita punya graf tadi. Cos positif kat mana? Dekat sini dengan dekat sini. Okey, pada pertama dan keempat cos. Dekat sini dia negatif. Ya. Sebab apa? Cuma ada sign dengan tangent saja yang positif. So dia berada pada sudut pertama dan keempat. So kat sini tulis 1 dan 4 sahaja dia berada. So kemudian kita carikan dia nilai berapakah cos phi. Cos theta sama dengan 0.5. Pindahkan ke sebelah. Theta sama dengan cos inverse 0.5. So dapat berapa? 0.5 dapat 60 darjah. So reference angle dia adalah 60 darjah. Step yang ketiga, draw. Okay, yang saya katakan tadi kan ada dua bahagian kan. Maknanya pada pertama dan juga yang keempat. Kuadran pertama dan keempat. So ada dua kat sini dah. Pertama dan keempat. Reference angle kat sini nilai dia adalah 60 darjah. So kat sini adalah negatif 60. So kat negatif 60 kita ke bawah kan. Tapi sekarang ni dia nak tahu nilai. Yang pertama 60 dah. Satu lagi berapakah nilai sini. Berapakah nilai sini? So 360 tolak 60 dapatlah 300 darjah.
So dapatlah value theta dia 60 dengan 300. Okay, yang kedua soalan kat sini dibagi 2 sin theta tolak 1, 2 sin theta tolak 1 sama dengan kosong. Pindahkan satu ke sebelah sini. Kita settlekan persamaan ini dulu. 1 sin theta sama dengan setengahan. Okay, sin theta sama dengan setengah. Dan kita tahu bahawa sin theta sama dengan setengah. Ini adalah nombor positif. Kalau kita sin theta sama dengan negatif 1/2, itu baru negatif. Tapi kat sini dibagi sin theta sama dengan 1/2. Bila 1/2, sin berada positif pada pertama dan yang kedua saja. Manakala bagi 3 dan 4, dia bernilai negatif. Ini positif, mana sains. Okay. Mana sudut pertama dan kedua. Kemudian kita terus cari sin theta sama dengan 0.5. So sin inverse 3/0 adalah 30 darjah. So 30 darjah dekat sini dengan sini. So sini 30 darjah, sini 30 darjah juga. So nak dapat sudut sini berapa? 30 darjah lah. Sudut yang kedua satu lagi. Berada dalam sudut yang dia berada dalam sukuan yang kedua. Tengok balik cara macam mana nak cari reference angle pada sukuan yang kedua, iaitu 180 tolak dengan 30 darjah. So dapatlah 150 darjah. Okey. Okey, untuk yang ketiga ni, bentuk soalan macam ni kan. Jangan pelik, jangan takut. Kalau susah sangat, awak tukarkan sin theta kepada x. Okay, buat balik. 2x kuasa 2 tolak x tolak 1 sama dengan kosong. Pergi kalkulator, tekan UPN, masukkan nilai A sama dengan 2, B sama dengan 1, C sama dengan 1. So dapat balik depan dia. Awak akan dapat x1 sama dengan negatif 1/2, x2 sama dengan 1. Okey, masukkan nilai, so dapat balik nilai ni. Sama dengan bawah ni, 1 dengan negatif 1/2. Dah dapat, so kita ada dua settle. Pertama satu sini, kedua satu sini. Dua persamaan. Settlekan satu-satu. Okay, sin theta sama dengan negatif setengah. Bila negatif setengah, dia berada pada sukuan yang ke sin 3 dan yang keempat. Negatif lah. Nampak kan? Sin theta sama dengan negatif setengah. So daripada sukuan ketiga dan keempat. Manakala yang ni, sin theta sama dengan 1, dia berada pada sukuan pertama dan kedua. Okay. Sin theta sama dengan 1 adalah 90 darjah. Dapat lah. Tak percaya, tak payah bercari pun berjumpa dah 90 darjah. Okay. Lepas tu awak settlekan macam tadi lah. Yang pertama tadi. Okay, sin theta sama dengan 90 darjah. Kita dapat lah. So, atasnya 3 jawapan. Okay, yang ni pun sama lah. Okay, nak tukarkan tangent dengan cotangent. Okay, sekarang ni bercampur. Dalam satu persamaan tu ada tangent dan cotangent. So, cotangent ni apa kaitan dengan tangent? Tengok balik muka surat 62 yang awal tadi. Cotangent adalah sama dengan 1 per tangent. Okay, 1 per tangent. Bila dapat macam ni, kita buat macam mana? Dia soalan macam ni lah. 5 tolak 3/2. Macam settle, kita darab silang lah kan. 10 tolak 3 bahagi dengan 2. Kalau 3/2 tu berapa? 28. 5 tolak 38. Okay, kalau kita tarikan. So 5 ke 8, 40. 40 tolak 38. Contoh, so kita kalikan. Tangent theta kali 3 tangent theta dapat 3 tangent kuasa 2 theta. Kalau 1, yang ni per 3 tangent. Sama dengan 2. Kemudian ini darab dengan sini. Okay, 2 tangent. Pindah ke sini. Okay, dan awak dapat satu persamaan baru.
Kalau pening, bukakan tangent X tepat. Tangent X sama dengan X. So, awak dapat 3X kuasa 2, tolak 2X, tolak 1 sama dengan kosong. Kemudian, kalau kita buat, tekan kalkulator. Masukkan A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 1. Okey, negatif 1. So, dapatlah nanti bacaan dia sama dengan X1 sama dengan negatif 1 per 3, 2 sama dengan negatif 1. Okey, kita tukar balik kepada tangent, jangan biarkan X. Okey, kita buat macam biasa punya ni. Okey. Kalau nak tengok balik video tadi. Okey. So, ni pun ada dalam video tu, boleh tengok. Okey, yang identity ni saya dah terangkan dalam video 10 tadi, boleh tengok balik ya. So, yang ni tak keluar dalam dalam pretest. So, kita ada kelas kita pada hari Jumaat lepas. Saya konsol rule. Okey. Soalan ikut awak nak jawab macam mana. Tapi tengoklah. Kalau dia tak bagi sudut langsung, awak kena gunakan cosine rule. Kalau dia bagi satu sudut, satu nilai sisi, boleh gunakan sine rule. Okey, kemudian dia ada bagi. Okey, so ini awak dah mahir ni, sebenarnya kita buat dah. Okey, kat sini saya tengok ada 27, 26, ada dua orang tak datang. Sekejap ya, saya nak ambil attendance untuk awak semua. Ya. Jangan keluar. Okey, saya dah ambil attendance. Okey, ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Sila angkat tangan. Sir, yang trigonometry equation tu kena lukis tak? Step 3. Step 3 yang mana Sekejap. Saya tak faham yang mana ni, apa tak faham. Step 3 muka surat berapa, boleh tak rujuk muka surat berapa? Muka surat berapa? 77. 77. Kena lukis tak? Buat sketch je dah. Sketch macam buat satu graf, dudukkan kat mana, lukis bulat semua tu lah. Buat sketch je sikit. Kalau ada lah. Kalau Tapi kena ada, lukis sketch. Sketch. Okay. Okay, thank you sir. Okay, baik. Ada soalan lagi lain? Tak ada ya? Kalau tak ada, kita boleh tamatkan kelas ni. Nanti saya akan upload video ni nanti. Awak stay semua dalam WhatsApp. Kejap lagi, bila tu saya akan cek soalan tu. Saya akan jadikan PDF, kemudian saya akan upload bagi ke awak. Dan masa akan kira selama 30 minit untuk menjawab soalan ni. Kemudian nanti saya akan bagi email saya untuk awak hantar. Okay. Cukup sampai situ dulu. Kita jumpa dekat WhatsApp lagi semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Terima kasih. Okay.